berkenaan tragedi nahas pesawat MH17 yang dilaporkan ditembak dan terhempas di daerah Kurobovo, Donetsk, timur Ukraine. Dan tentunya kita memulakan dengan mengucapkan takziah kepada keluarga, sama ada rakyat Malaysia, Belanda, Australia atau lain-lain. Kerana seperti mana disebut oleh Perdana Menteri, ia bukan sekadar angka, tetapi derita yang dihadapi itu tentunya amat membebankan, dan segala kenyataan kita dan kerjasama dan bantuan akan dipercaya meringankan beban yang mereka hadapi dalam nahas tragedi malang yang tidak terduga ini. Saya juga bangun untuk mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Perdana Menteri dan kerajaan kerana menangani tragedi yang agak rumit. Ia bukan melibatkan jenayah besar antarabangsa, tetapi juga situasi yang lebih rumit kerana terlibat dalam apa yang dianggap sebagai pertarungan dua kuasa besar. Kita belum dapat kepastian seperti mana disebut oleh Perdana Menteri punca. Ada kenyataan dari Persikan Amerika yang menyebut penglibatan pihak pemisah dengan dukungan dan senjata Rusia. Ada sekarang keterangan dari pihak Rusia yang mengalih dan mengatakan atau buat tuduhan yang terlibat itu mungkin juga pihak Ukraine. Kita belum dapat buat keputusan, dan saya tentunya akan terus memantau supaya Perdana Menteri dan kerajaan terus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menggesa dan mendesak pihak antarabangsa mengambil tindakan yang wajar, mendedahkan pihak yang terlibat, kerana jenayah ini bukan saja jenayah yang menimpa negara kita atau MAS, tetapi suatu hal yang dianggap sangat terkesan di peringkat antarabangsa. Tindakan Perdana Menteri berunding dengan pihak pemisah tentunya mengundang kontroversi. Tetapi dalam hal ini saya memilih untuk memahami, malah menyokong tindakan ini kerana saya rasa sikap mana-mana pemimpin yang bertanggungjawab haruslah memilih untuk menjaga kepentingan rakyat yang terkorban. Dan saya tidak fikir ada jalan keluar yang mudah selain daripada merujuk kepada pihak pemisah yang berkuasa di kawasan yang berkenaan. Tetapi satu hal yang sangat merusingkan kita ialah, ya, selain dari takziah, saya juga ambil kesempatan ini menjumkan bahawa takziah juga kepada nenek Perdana Menteri kerana yang menjadi mangsa yang juga termasuk nenek tiri beliau sendiri. Tetapi yang saya ingat harus kita beri penekanan ialah, apakah mungkin langkah yang berikut untuk kita pastikan kalangan yang bertanggungjawab itu dihadapkan di Mahkamah Antarabangsa. Ada cadangan International Criminal Court. Sekiranya pihak kerajaan Malaysia menggesa dengan kuat kerana soal ICC ini adalah hal yang boleh diputuskan oleh negara dan tidak oleh badan-badan lain. Jadi saya ingin menggesa kerajaan supaya dalam keadaan yang rumit berhadapan dengan dua kuasa besar, kita menunjukkan suatu sikap yang cukup tegas, malah keras, untuk tidak memperlihatkan rasa bimbang untuk menggesa pihak yang bertanggungjawab secara langsung atau tidak. Kerana senjata yang digunakan tentunya amat canggih, dan ini hanya mampu, setakat yang kita maklum, dikendali, dibiaya
atau disediakan oleh pihak Rusia dan atau pihak Amerika Syarikat. Oleh demikian, dalam menghadapi masalah seperti ini, kerana ia melibatkan soal jenayah antarabangsa, saya ingin menggesa supaya kerajaan memastikan tidak ada sama sekali usaha di pihak kuasa-kuasa besar ini untuk melindungi penjenayah ataupun mempersulit siasatan yang dibuat oleh jawatankuasa. Kita juga tentunya ucapkan penghargaan kerana beberapa negara lain, dan dalam konteks ini saya setuju untuk menyatakan penghargaan juga kepada Perdana Menteri Belanda kerana langkah-langkah beliau ambil bersama itu sangat tegas dan berkesan. Tan Sri Ketua, kita boleh bicara, tetapi seperti mana kita sebut, malapetaka atau kemalangan dan tragedi ini telah berlaku. Ia hanya memohon kesabaran dan doa kepada Allah SWT yang telah menguji kita, kesabaran kita, kebijaksanaan kita di bulan Ramadan Mubarak, terutama di akhir Ramadan. Tetapi hal ini belum berkesudahan. Kita ikuti rasa sengsara dan derita yang dihadapi oleh keluarga yang masih menunggu untuk sekurang-kurangnya menemui mangsa untuk korban dan bawa supaya dapat dikebumikan mengikut acara agama masing-masing. Jadi saya harap benarlah supaya pihak Belanda dapat menyegerakan langkah-langkah ini dan di kalangan rakyat Malaysia dapat, terutama umat Islam, dapat menyelenggarakan jenazah ini sebelum Aid. Tuan Yang Bertua, dalam tidak menyentuh dalam konteks yang sama, soal derita yang sangat menyayat perasaan kita yang menimpa rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Saya ucap terima kasih kerana hal ini disentuh, walaupun sudah ada usul dari Lembah Pantai Keluang dan Shah Alam untuk membahaskan, tetapi kerana ruang yang telah dibuka itu akan memberikan sedikit kesempatan kepada kita juga menyentuh hal ini. Dan saya ingin menggesa supaya isu Gaza ini, walaupun dia tidak merupakan kerangka usul utama, tapi diberikan penekanan supaya menjadi sebahagian integral dan penting dalam perbahasan kita pada hari ini. Ia tidak berakhir dengan semata-mata gencatan senjata, kerana ini apa yang dilakukan oleh rejim Israel itu ialah state terrorism, dan kita begitu kesal kerana dalam konteks ini, sementara Rusia enggak berlembut dalam soal pemisah, Amerika sangat mengalah dalam menghadapi kezaliman, keganasan dan kebiadaban Israel terhadap rakyat Palestin, khususnya di Gaza, termasuk anak-anak kecil. Kita juga meminta supaya kerajaan, khususnya Kementerian Luar, mengambil beberapa langkah dan yang lebih tegas, kenyataan dan tindakan, termasuk di mereka antarabangsa, bukan sekadar mengutuk tindakan kekejaman Israel ini, dan tidak hanya memilih untuk menyatakan bahawa ada keperluan untuk gencatan senjata itu sementara, kerana Gaza itu masih dikepung, ditakluki dan dijajah. Jadi ada hak negara dan kawasan yang dijajah itu membantah dan melawan kezaliman rejim Israel. Jadi saya ingin menggunakan juga ruang ini sambil disentuh oleh Perdana Menteri untuk mengutuk tindakan ganas Israel dan mendesak supaya keganasan terhadap rakyat Palestin dan Gaza ini dihentikan segera.
Tuan Dipertua, saya sekali lagi mengulangi kenyataan menyokong usul yang dikemukakan oleh Perdana Menteri dengan doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pengalaman MH17 ini berakhir dengan maklumat terperinci diperolehi dan penjenayah zalim ini dihadapkan dan dihukum dengan sekeras-kerasnya. Terima kasih.